Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dakwa loji air tak siap kerana COVID, setepak Akmal Nasir, Perli Sanusi. Kesian Sanusi kan, balik-balik kena. Tular kembali klip ucapan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, yang mendakwa kelewatan kerajaan negeri menguruskan kerja-kerja menaik taraf loji rawatan air di Kedah itu adalah disebabkan COVID-19. Dalam sebuah program, Sanusi berkata peningkatan kos bahan juga sebagai punca kelewatan menaik taraf LRA Bukit Selambau, Sungai Petani, Kedah. Memang kita janji siap tahun 2024. Tapi tuan-tuan, puan-puan, masa kita ambil alih kerajaan tahun 2020, kita tak tahu nak mai pandemik. 2 tahun tak boleh buat apa, katanya dalam klip tersebut. Dalam video sama yang tular itu turut dicantumkan dengan video timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang turun ke Padang melihat proses pembinaan loji rawatan air di Johor. Namun apa yang menarik perhatian adalah kenyataan Akmal yang mempersoal mengapa LRA Layang 2 di Johor boleh siap pada masa yang ditetapkan, walhal tender diberikan pada garis masa yang sama, iaitu pada tahun 2020 semasa COVID-19. Kata beliau, kenapa orang lain boleh siap, tapi kamu punya banyak alasan? Benarkah kos bahan naik punca projek LRA Bukit Selambau lambat, katanya menerusi video. Ada orang komplain kos barang naik, tapi kenapa di sini boleh siap? Barang naik dekat sana semua tempat. Sebenarnya kalau buat kerja boleh siap, tambahnya lagi. Klip video tular kembali itu dimuat naik pengguna X, Abang Aji. Saudara-saudara sekalian, ini pendedahan yang benar-benar agak memalukan Sanusi. Semoga ianya boleh menjadi teladan kepada ramai orang. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Lebih banyak Sanusi bercakap, lebih ramai sokong kerajaan perpaduan. Wow, ini satu pendedahan serangan balas terhadap Sanusi. Apabila Sanusi kata mereka, Perikatan Nasional akan pecah belahkan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Retak sudah, kata Sanusi, kita akan tambah retakkan lagi sehingga berpisah. Itu macam begitu. Tapi hari ini, Pengarah Pilihan Raya Amanah Muhammad Sani Hamzan membidas Muhammad Sanusi Maknor yang berikrar hendak memecah belahkan hubungan parti-parti dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Sebaliknya, dia secara sinis berkata, Pengarah Pilihan Raya PN itu hanya pandai berkata-kata. Bercakap ini tak kena bayar, katanya. Dia sama macam menyanyilah tak kena bayar. Kerajaan perpaduan hari ini masih lagi kukuh, termasuk sokongan parti daripada Sabah dan Sarawak, katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Semalam Sanusi berkata pihaknya akan berusaha membuat hubungan parti-parti dalam kerajaan yang menurutnya kini retak menjadi belah. Sanusi berkata demikian ketika mengulas hasrat MCA dan MIC untuk memboikot PRK Kuala Kubu Baru yang jelas memberi kelebihan kepada Perikatan Nasional. Itu masalah rumah tangga mereka. Kita akan retakkan lagi untuk menjadi belah. Mereka sudah retak, kita akan pecahkan lagi. Itu kerja politik, katanya ketika ditemui pemberita di Kuala Lumpur semalam. Mengulas lanjut, Muhammad Sani berkata, kenyataan Menteri Besar Kedah tidak akan menyebabkan PH semakin lemah. Kata beliau, setiap kali dia cakap buat kenyataan, ada ahli parlimen bersatu isytihar sokong Perdana Menteri ke-10 dan hingga sekarang sudah ada 7 ahli parlimen sudah nyatakan sokongan kepada Perdana Menteri ke-10. Jadi kita minta dia terus bercakaplah supaya nanti lagi banyak ahli parlimen akan sokong kita. Katanya juga ahli parlimen Hulu Langat.
Mengulas mengenai isu MCA dan MIC yang tidak mahu memberi sokongan kepada calon PH, Muhammad Sani meminta agar semua parti komponen akur dengan keputusan yang dibuat pimpinan parti dalam kerajaan perpaduan. Dia mengakui ketika era pentadbiran Barisan Nasional, parti-parti komponen seperti MCA dan MIC bebas membuat keputusan sendiri. Namun setiap situasi itu kini berbeza apabila bergabung dalam kerajaan perpaduan. Tak semua benda kita boleh dapat dan tak semua benda kita tak dapat. Kena ada menang-menang, win-win situation. Kalau semua nak tunjuk keras, kepala susahlah, kata beliau. Kalau satu hari nanti kerusi MCA dan MIC ada pilihan raya, kita akan bantu juga. Inilah sikap kita dalam kerajaan perpaduan, katanya lagi. Muhammad Sani turut menyeru agar semua pihak dalam kerajaan perpaduan berganding bahu bagi memenangi PRK Kuala Kubu Baru nanti. Kita tengok statistik pada PRN lepas, PH menang tak berapa tinggi. Jadi dengan kesepakatan kita ini, PH akan dinilai pengundi melalui kenyataan dan perbuatan kita. Kalau pengundi kita tengok kerjasama kita, ia akan beri keyakinan untuk mereka tambahnya. Sementara itu, Muhammad Sani turut mengingatkan pemimpin dalam kerajaan perpaduan agar menghentikan segera perbuatan menembak kaki sendiri. Ini selepas beberapa pemimpin parti dalam kerajaan perpaduan tampil mengkritik pentadbiran Anwar secara terbuka. Dia menasihatkan setiap isu yang timbul harus dibincangkan melalui meja rundingan bukan dengan membuat kenyataan media atau menyuarakan kritikan melalui media sosial. Saya nak komen juga pandangan semua pemimpin politik dalam kerajaan perpaduan ini. Jangan suka tembak kaki sendiri, katanya. Saya tak mahu bagi contoh yang mana, tapi ada kenyataan yang boleh sebabkan kerukunan yang kita bina musnah dan pudar. Bukan bermaksud tak boleh kritik, cuma harus kena pada medannya. Dulu medannya di acara demonstrasi. Pentas-pentas ceramah, tapi bila sudah jadi kerajaan ada sedikit berbeza, katanya lagi. Beberapa komen daripada netizen kata, Amanah menang pun kerana pertolongan DAP, habis cakap banyak, parti Amanah tak akan kekal lama, tunggulah, kata Lime. Harimau 1 kata nampaknya ada masa Sanusi ini cakap betul. ARD 75 kata awak sebagai ahli parlimen pun janganlah terpekik terlolong dalam parlimen, dah macam sarkes kadang-kadang saya tengok, katanya. Selalu sangat sebagai seorang ahli parlimen kena bersikap dan bertindak profesional dengan kata-kata dan perbuatan, tak perlu menjerit-jerit dalam berhujah, katanya. Violet Minon kata, betul ke? Banyak Sanusi cakap masa kempen PRN Kedah hari itu. Berapa banyak Amanah menang kerusi hari itu? Sembang jelebi tapi kosong, kata Violet. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini Sanusi kena lagi. Ini kali dia disuruh diam. Diam sajalah Sanusi, kata Fahmi. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menasihatkan Muhammad Sanusi Maknor supaya menumpukan perhatian terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai Menteri Besar Kedah berbanding menyibuk tentang negeri lain. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, ini kerana pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN itu terlalu banyak bercakap daripada membuat kerja. Saya rasa daripada dia sibuk tentang negeri lain, sibukkan diri dia untuk menyiapkan pelbagai projek yang telah beliau umumkan di negeri Kedah. Sama ada projek litar atau apa saja, dia ini sembang banyak. Tapi projek yang siap tak banyak, kata Fahmi. Berbeza dengan Menteri Besar Selangor. Umum projek pembangunan dan kita dah lunaskan, tunaikan, siapkan. Jadi, Menteri Besar Kedah ini, dahlah dia ada kes hasutan melibatkan Tuanku Sultan Selangor. Jadi saya rasa diam sajalah Sanusi, kata Fahmi. Dalam sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Pertubuhan Keselamatan Sosial Porkeso dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS di Kuala Lumpur hari ini. Sanusi semalam berkata tindakan MIC dan MCA untuk memboikot PRK Kuala Kubu Baru memberi kelebihan kepada Perikatan Nasional.
Pemimpin PAS itu juga berkata pihaknya mahu meretakkan lagi hubungan kerajaan PHBN yang menurutnya kini telah pun sedia retak. Kita akan retakkan lagi untuk menjadi belah. Mereka sudah retak, kita akan pecahkan lagi. Itu kerja politik, katanya ketika ditemui pemberita di Kuala Lumpur. Kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru kosong berikutan kematian penyandangnya Lee Ki Hyong pada 21 Mac lalu selepas dia mewakili kawasan berkenaan sejak 2013. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari mengundi pada 11 Mei, manakala hari penamaan calon adalah pada 27 April. Tarikh pengundian awal pula ditetapkan pada 7 Mei depan. Kuala Kubu Bahru merupakan kerusi campuran dengan pecahan pengundi Melayu terdiri daripada 51%, diikuti Cina 30% dan India 18%. Manakala baki 1% lagi kaum lain. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada netizen supaya Menteri Besar Kedah juga betul-betullah bekerja. Jangan hanya mengomen negeri lain tetapi tetap juga buat kerja di Kedah, kata mereka. Wan Khalid kata PAS ni memang pandai tebuk atap sejak daripada langkah Sheraton, tapi sekarang nak pula retakkan hubungan BNPH. Inikah kerja mereka atau kerja kerja mereka, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan terkini daripada Perlis apabila anak Menteri Besar Perlis disahkan telah dicekup SPRM. Yang menjadi tanda tanya daripada netizen ialah apabila mereka mahu mencari gali apa sebab anak Menteri Besar Perlis ini dan beberapa orang yang lain, termasuk seorang pegawai kanan menurut laporan, telah ditahan SPRM. Apa sebab mereka ditahan, apa kes dan apa jenayah yang didakwa dilakukan oleh mereka. Jadi ini sebabnya, dipetik daripada Harapan Daily. Rupa-rupanya anak Menteri Besar Perlis dan juga pegawai kanan yang dicekup SPRM ini adalah kerana kes pemalsuan dokumen yang bernilai RM600,000. Yang menyedihkan ialah anak ini telah pun ditahan, direman untuk membantu siasatan berkaitan pemalsuan dokumen dan tuntutan palsu. Ini bukan satu jenayah yang biasa-biasa. Sudahlah menuntut palsu, menuntut banyak lagi. Jadi ini sebabnya anak itu ditahan. Anak kepada Menteri Besar Perlis dan orang kuat Menteri Besar dilapor direman oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Nasib baiklah bukan sejuta, baru RM600,000. Tapi bagi kita yang biasa-biasa, orang-orang biasa nih, RM600,000 itu adalah satu jumlah yang sangat banyak, sangat besar. Silap-silap hari bulan sampai mati pun kita tidak akan dapat jumlah yang besar sebegitu dalam sekali dapat. Menurut berita harian yang memetik sumber, pegawai kanan Menteri Besar Perlis adalah antara 6 yang ditahan. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Ana Rozana Muhammad Nur selepas tertuduh dibawa ke mahkamah jam 8.45 pagi tadi. Suspek yang ditahan berusia antara 27 hingga 37 tahun dan dikehendaki membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih, menyelenggara, perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Wow. Siasatan dipercaya juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Ini yang paling menyedihkan kita. Apabila tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan.
Bukanlah kita kata yang lain itu boleh dilakukan, tetapi sekurang-kurangnya kalau ada kerja dilakukan, tuntut lebih sedikit, itu bolehlah terima sikit-sikit kan. Tapi yang ini tidak buat tiada dilaksanakan, tapi menuntut palsu, ini sesuatu perkara yang memang mendukacitakan. Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat, kontraktor dan penjawat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha, Kerajaan Negeri dan Pejabat Menteri Besar Perlis, kata seperti dilapor. Beliau berkata suspek ditahan antara jam 7 hingga 8 pagi semalam. Perlis dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM. Sementara itu, Pegawai Kanan Bahagian Operasi Khas SPRM Putrajaya, Datuk Azmi Kamarul Zaman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita yang paling menggemparkan seluruh Malaysia. Apabila SPRM mencekup atau menangkap anak Menteri Besar Perlis. Wow, ini paling luar biasa. Saudara-saudara sekalian, dikabarkan melalui Malaysia Kini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan anak Menteri Besar Perlis iaitu Muhammad Shukri Ramli bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Kalau ini benar-benar berlaku, dakwaan ini benar-benar berlaku, memang ini satu perkara yang amat memalukan. Bayangkan anak Menteri Besar, kalau benar dia lakukan, ini satu perbuatan yang memang amat memalukan. Yang dituntut pula palsu, jumlahnya pula bukan calang-calang, bukan sedikit. Ianya cukup banyak, RM600,000. Kalau ini tuntutan benar, itu dianggap satu rezeki bagi mereka. Tetapi oleh kerana ini didakwa sebagai tuntutan palsu, ini bukan dianggap sebagai satu rezeki, tetapi ini satu perbuatan yang boleh dikutuk. Anak pemimpin PAS itu ditahan bersama 6 orang lagi, termasuk pegawai kanan Pejabat Menteri Besar Perlis, lapor Berita Harian yang memetik sumber. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrat Ana Rozana Muhammad Noor di Kangar pagi tadi, kira-kira 24 jam selepas ditahan. Siasatan dipercayai juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Tak tahulah kalau betul ini berlaku, kita pun tak dapat fikir langsung apa sebenarnya yang mereka fikir. Bagaimana boleh mereka menuntut satu perkara bayaran yang tidak dilakukan kerjanya? Kalau kerjanya dilakukan dan menuntut bayaran, itu lain cerita. Ini menurut siasatan ini menjurus kepada tuntutan palsu yang mana kerja tidak dilaksanakan. Menyedihkan. Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat, kontraktor dan penjawat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha, Kerajaan Negeri dan Pejabat Menteri Besar Perlis, katanya. Sumber juga berkata suspek berusia antara 27 hingga 37 tahun dikehendaki membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan kemudahan asas. Saudara-saudara sekalian, umur mereka cukup muda, baru 27 sehingga 37 tahun. Ini amat menyedihkan. Generasi muda yang sepatutnya menjadi generasi akan datang memimpin negara ini telah dicukup awal-awal. Ini memang mengecewakan. Ia melibatkan kerja-kerja baik pulih, penyelenggaraan serta perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Menjadi persoalan oleh netizen ialah siapa yang melaporkan perkara ini. Ini memang mengecewakan. Bayangkan ada orang sanggup melaporkan kepada SPRM kerana ianya melibatkan seluruh penyelenggaraan di Perlis dan juga perbekalan dan perkhidmatan. Malaysia kini tidak mendedahkan nama-nama mereka selagi tidak dituduh di mahkamah. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM.
Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Putrajaya Azmi Kamarul Zaman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkanan tetapi tidak mengulas lanjut. Saudara-saudara sekalian, ini pendedahan yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Yang lebih mengejutkan ialah Menteri Besar Perlis ini adalah pemimpin PAS. Itu memang mengejutkanlah. Dan menurut laporan ini, anak Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli ditahan oleh SPRM bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Anak pemimpin PAS itu ditahan bersama 6 orang lagi, termasuk pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis, lapor Berita Harian yang memetik sumber. Pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis. Mereka direman yang dikeluarkan oleh Magistrate Ana Rozana Muhammad Noor di Kangar pagi tadi kira-kira jam 24 jam selepas ditahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.